Okay, thank you very much. Today, we are going to present our group project. Okay, nama kita punya ialah penghayatan etika dan peradaban. Subject code is NPUP, and our assignment title is Cabaran Kelestarian Etika dan Peradaban. And our lecturer is Miss Melissa Reno. In group two, we have 5 participants, myself, Christopher, and then we have Miss Jalin, Miss Mary, and Mr. Muhammad Hanif, and also Miss Viana. Okay. Okay, and to start off, kita punya presentation, the table of content is content number 1, pengenalan, number 2, objektif dan permasalahan kajian. Ketiga adalah perbincangan isu dan huraian berkenaan isu tersebut. Nombor 4, jelaskan 2 hasil pembelajaran atau learning outcome yang diperolehi. Kelima, pandangan pelajar berkenaan isu tersebut. Keenam, kesimpulan dan seterusnya rujukan. To start off, pengenalan. Kelestarian etika dan peradaban merujuk kepada usaha mengekalkan perkembangan manusia yang berlandaskan prinsip moral dan budaya yang adil serta seimbang. Dalam dunia yang semakin berkembang dari segi teknologi, ekonomi dan sosial, cabaran untuk mengekalkan etika yang kukuh dan memelihara peradaban yang sihat menjadi semakin kritikal. Globalisasi, perubahan iklim, ketidaksaksamaan ekonomi dan inovasi teknologi menimbulkan pelbagai isu yang mengancamkan kelestarian ini. Untuk membahaskan kami punya report, seterusnya kita masuk ke isu-isu semasa etika dan peradaban dalam mencapai kelestarian negara dan antarabangsa. Isu-isu semasa berkaitan etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam usaha mencapai kelestarian di peringkat negara dan antarabangsa. Masyarakat berdepan dengan pelbagai cabaran yang memerlukan pendekatan yang beretika dan seimbang untuk memastikan kelangsungan alam sekitar, kestabilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Prinsip etika seperti keadilan, tanggungjawab sosial dan hak asasi manusia perlu diutamakan dalam setiap aspek pembangunan. Antara isu semasa yang dihadapi termasuklah perubahan iklim, ketidaksaksamaan ekonomi, penyalahgunaan kuasa, dan konflik sosial yang semuanya memerlukan pendekatan yang berlandaskan etika untuk mencari penyelesaian yang mapan. Nilai-nilai peradaban seperti toleransi, hormat menghormati dan kerjasama sejagat menjadi asas penting dalam mencapai kestabilan dan kelestarian di peringkat global. Namun begitu, dengan memahami dan menangani isu-isu ini melalui kerangka etika dan peradaban, negara dan ekonomi antarabangsa dapat membina masa depan yang lebih inklusif, harmoni, mempan bagi generasi akan datang. So, saya presentkan the next presenter is Miss Jalin, ya. Thank you. Selamat petang. Jadi saya akan menyambung pematangan ini dengan objektif dan permasalahan kajian. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti dan membincangkan isu-isu utama yang mencabar kelestarian etika dan peradaban di peringkat global. Kajian ini juga bertujuan memahami bagaimana faktor-faktor seperti teknologi, ekonomi dan sosial mempengaruhi kelestarian di peringkat global dan negara. Fokus utama adalah bagaimana kemajuan teknologi, perubahan ekonomi dan cabaran sosial mengganggu keseimbangan etika dan peradaban. Permasalahan
terdapat 4 permasalahan. Pertama itu ketidaksamaan ekonomi dan sosial. Kedua, perubahan iklim dan pemeliharaan alam sekitar. Ketiga, kemajuan teknologi dan etika. Keempat, kepelbagaian budaya dan globalisasi. Ketidaksamaan ekonomi dan sosial adalah isu yang mendapat perhatian di seluruh dunia. Isu ini melibatkan perbezaan yang ketara dalam pendapatan, kekayaan dan peluang antara individu atau kumpulan dalam masyarakat. Punca ketidaksamaan dari segi ekonomi disebabkan perbezaan dalam pendidikan, akses kepada pekerjaan berkualiti dan sumber kekayaan. Sebagai contohnya, individu dengan pendidikan tinggi biasanya mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Dari segi sosial, diskriminasi berdasarkan jantina, etnik atau kelas sosial juga boleh menyebabkan ketidaksamaan. Kumpulan tertentu mungkin tidak mempunyai akses yang sama kepada pendidikan atau peluang pekerjaan. Kedua adalah perubahan iklim dan pemeliharaan alam sekitar. Perubahan iklim dan pemeliharaan alam sekitar adalah isu global yang berkait dan mempengaruhi kehidupan manusia serta ekosistem di bumi. Perubahan iklim sebabkan pelepasan gas rumah kaca dan penggunaan sumber tenaga. Aktiviti manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan dan pertanian intensif menyumbang kepada peningkatan gas rumah kaca di atmosfera. Eksploitasi sumber menjadi secara berlebihan tanpa pemulihan yang secukupnya menyebabkan kerosakan ekosistem. Peningkatan suhu global menyebabkan kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, kemarau dan taufan. Pencairan ais di kutub dan pengembangan air laut akibat pemanasan global meningkatkan paras laut dan mengancam kawasan pesisir. Okay, thank you. Hang on. I think I need to. Okay. Okay. Right. Okay. Next. Muhammad Anip. Halo, Yes. selamat petang. Teruskan. Ya. Selamat Ya. petang. Seterusnya saya membentangkan objektif utama yang seterusnya yaitu kemajuan teknologi dan etika. Perbincangan mengenai kemajuan teknologi dan etika adalah penting dalam konteks dunia yang semakin digital dan canggih. Kemajuan teknologi membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai isu etika yang perlu diambil kira. Contohnya, internet dan media sosial memudahkan akses kepada maklumat dan komunikasi global. AI dan pembelajaran mesin menawarkan potensi besar dalam pelbagai bidang termasuk perubatan, perniagaan dan pendidikan, tetapi juga menimbulkan tentang penggantian pekerjaan dan keputusan yang tidak adil. Oleh itu, perbincangan dan penglibatan masyarakat dalam membuat keputusan tentang teknologi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini termasuk memberi suara kepada pelbagai golongan masyarakat. Kerjasama antara kerajaan, industri, dan akademi diperlukan untuk membangunkan standard etika dan panduan terbaik dalam penggunaan teknologi. Seterusnya adalah kepelbagaian budaya dan globalisasi. Globalisasi telah membawa kepada homogenisasi budaya di mana tradisi dan identiti tempatan semakin terhakis. Ini menimbulkan persoalan tentang kepentingan memelihara warisan budaya dalam menghadapi perubahan global yang pesat. Kepelbagaian budaya merujuk kepada pelbagai budaya, tradisi bahasa, dan amalan yang wujud dalam masyarakat. Ini mencakup perbezaan dalam seni, agama, adat, dan nilai-nilai. Globalisasi merujuk proses yang menghubungkan negara dan masyarakat di seluruh dunia melalui perdagangan, komunikasi, dan migrasi. Ia membawa kepada pertukaran budaya yang lebih cepat dan meluas. Budaya popular seperti muzik dan filem dapat dinikmati oleh orang di seluruh dunia. Krisis identiti budaya akibat globalisasi telah mempercepatkan penyebaran budaya popular dan amalan homogenisasi budaya yang kadangkala mengancam identiti budaya tempatan.
Usaha untuk memelihara warisan budaya dan identiti nasional perlu dipertingkatkan, termasuk pendidikan budaya dan penggunaan media tempatan untuk memperkukuhkan identiti masyarakat di tengah-tengah arus globalisasi. Seterusnya, yaitu dua hasil pembelajaran yang pelajar akan dapat daripada tajuk pempenangan hari ini. Yang pertama adalah kesedaran terhadap cabaran global. Kesedaran terhadap kepentingan keadilan sosial dalam pembangunan kelestarian pelajar memahami bahawa kelestarian tidak hanya melibatkan pemeliharaan alam sekitar tetapi juga memerlukan keadilan sosial di mana setiap lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama kepada sumber ekonomi, kesihatan dan pendidikan. Dan seterusnya adalah kepentingan etika dalam pembangunan teknologi dan sosial. Kepentingan tanggungjawab kolektif dalam menangani krisis global pelajar memperolehi pemahaman bahawa isu-isu global seperti perubahan iklim dan ketidaksamaan ekonomi memerlukan kerjasama kolektif di peringkat antarabangsa. Tindakan unilateral tidak mencukupi untuk menyelesaikan krisis global yang mempengaruhi semua pihak. Okay, Mary? Hi, Mary. Oke. Sekejap. Saya Mary, saya akan teruskan dengan pandangan pelajar berkenaan isu tersebut. Kerajaan, sektor swasta dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menangani masalah ini dengan memberi penekanan kepada keadilan sosial, pemeliharaan alam sekitar, tanggungjawab etika dalam penggunaan teknologi. Cabaran-cabaran ini boleh menjejaskan kestabilan dan kelangsungan hidup perabatan manusia. Sebagai pelajar, kami berpendapat bahawa isu-isu semasa etika dan peradaban memerlukan penyelesaian holistik yang melibatkan semua sektor masyarakat, kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil. Sebagai contoh, teknologi boleh digunakan untuk meningkatkan kelestarian jika dikawal dengan betul, tetapi perlu ada kerangka undang-undang yang melindungi hak privasi dan data individu. Peranan kerajaan dalam membina dasar-dasar pembangunan yang lestari dan bertanggungjawab amat kritikal dalam mengekalkan keseimbangan peradaban dan etika. Kesimpulan, kelestarian etika dan peradaban merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan tindakan segera untuk memastikan generasi masa depan dapat menikmati kehidupan yang adil, seimbang dan lestari. Teknologi harus dikawal dengan pendekatan etika yang ketat, ketidaksamaan ekonomi perlu diperbaiki dan pemeliharaan alam sekitar harus menjadi keutamaan global. Hanya melalui usaha kolektif, kita dapat membina peradaban yang harmoni dan lestari. Kelestarian etika dan peradaban adalah penting dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Isu-isu seperti ketidaksamaan ekonomi, krisis alam sekitar, dan perkembangan teknologi memerlukan penyelesaian yang beretika, adil, dan inklusif. Usaha untuk mencapai kelestarian harus melibatkan semua pihak, termasuk negara, institusi global, dan masyarakat individu. Hanya melalui kerjasama kolektif, dunia dapat mencapai kelestarian yang mampan dan mewujudkan peradaban yang harmonis. Sekian itu dari saya. Thank you. Okay, rujukan. Okay. So thank you. Dan this is the rujukan yang kita buat research dan ya we have 14 rujukan lah di sini. Okay, boleh tolong ambil gambar screenshot. Ada phone. Tunjuk lepas tu hantar pergi grup. Okay, we have 1 more minute. Boleh, sudah. Okay, thank you.